الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Amin. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat, atas peluang yang Allah masih berikan, atas umur yang Allah masih berikan. Bermakna Allah masih berikan peluang untuk kita baiki apa yang masih lagi kurang, untuk menambah apa yang masih lagi kurang. Dan hari ini insya-Allah kita nak melihat pada surah Al-Mujadalah, surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-14 insya-Allah. Ayat yang ke-14 pada muka surat 547. Muka surat 547. Baik, kita baca dulu ayat yang ke-14 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Terjemahan, siapa ada yang Haji backup Zainal. Haji ya? Saya. Baik, silakan. Haji Zainal. Boleh ya? Boleh, ayat yang ke-14. Ismail pun ada, yang mana satu nak lah. Orang Yahudi dan orang munafik dengan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu, melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan antara mereka sesama sendiri amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenar yang memberi kebaikan kepada mereka. Baik. Terima kasih Haji Zainal. Ayat yang ke-14, la yuqatilunakum. La yuqatilunakum. Tidaklah mereka. Dalam terjemahan dah letakkan siapakah mereka itu. Mereka ialah Yahudi dan juga orang munafik. Dan juga orang munafik. Dia dah letakkan siap mudah lah. Baik, mereka itu ialah Yahudi dan juga munafik. Yahudi dan munafik. Baik, maka Allah kata orang Yahudi dan orang munafik itu tidak akan memerangi kamu. Kum
Kan kalau kita potong kat situ, ini adalah kamu yang merujuk kepada siapa? Kepada kita ke? Dalam konteks ayat dia merujuk kepada Rasulullah dan Surah dan sahabat-sahabat. Nabi dan juga para sahabat. Nah, itu konteksnya. Dia merujuk kepada Nabi dan juga para sahabat. Baik. Maka orang Yahudi dan juga orang munafik tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu sekalipun. Baik. Maksudnya kalau Yahudi dan orang munafik, kalaulah mereka ini bersatu padu, bergabung, mereka tetap tidak akan berani memerangi kamu. Dan kamu yang dimasukkan di sini ialah Nabi dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik. Sebentar. Haji Ayah ada masuk dah tu. Tak. Saya punya skrin dia stuck kejap. Minta apa? Baik. Kita nak melihat, kita buka Quran lah. Kita lihat yang kedua, ayat 137. Kita lihat surah yang kedua, ayat 137. Gambar dan suara saya nampak ke? Okey ke? Nampak. Ya. Nampak. Page berapa Ustaz? 21. Muka surat 21. Sekejap, saya punya skrin dia tengah. Baik, muka surat 21 surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 137. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Ustaz hang ke? Keluar dia kan kot. Dia betulkan dia punya tu. Asal pagi ni nak kena sign in pula mengacau. Asal pula nak kena sign in. Haji Ayah nak masuk kena sign in. Itulah dia suruh sign in lah. Lepas tu sebab apa dia tak keluar yang full screen kan. Dia nak enlarge kan yang tu tak boleh. Dia kena sign in. Lah Macam sekarang ni. So saya keluar masuk balik. Update. Allah lebih. Tak keluar lagi. Masuk lagi. Tak dapat masuk lagi. Ini ayat yang ke-14 ya. Lima, 4, 7. Line dia tu hilang kot.
call Ustaz ya. Mereka beriman sebagaimana kami beriman kita Allah Rasul. Sesungguhnya mereka telah beriman petunjuk. Dan jika mereka lupa serta tidak mahu beriman dan sepenuhnya iman, maka sungguh mereka akan tinggal dalam kegelapan. Itu janganlah kamu bahagiakan. Dan dialah jua yang tak ada. Boleh masuk kod lain tak ada. Halo Ustaz. Macam Ustaz keluar ke? Ustaz dah masuk semula ke macam mana tu? Zoom ada lagi Ustaz yang tak ada. Suara Ustaz pun tak clear sangat. Very slow. Dari jauh. Ustaz masuk balik ya? Dengar okey. Kita tunggu Ustaz masuk balik ya. Dah recharge dah. Dah recharge tu, bateri tak ada. Zainal boleh tadabbur ni. Kalau Ustaz masuk. Ayat 14. Ayat 137. Masuk ya. Ujian. Cabaran online. Yalah. Macam ni lah budak-budak tadi Itulah. Masa I kerja telekom dulu Nur ya. Kalau kes macam gini, I yang rasa guilty tau. Ya. Pasal kita macam provider kan. Tiba-tiba tak boleh bagi servis terbaik ya. Tapi actually kan it is a lot of factors. Banyak factors. Technical. Betul tak? Dia ada banyak peringkat kan. And user ni tempat dia apa tu? Dia peralatan tu sendiri. Sekarang cakap Melayu peralatan apa? Cakap Melayu peralatan apa? I find it very interesting that day. Hardware, equipment. Bukan, cakap Melayu, bahasa Malaysia. Bakunya. Apa? Peralatan lah. Peralatan. Bukan. All this handphone, all the end user punya Infrastructure. Kita itu cakap putih, cakap Melayu. Apa yang sekarang ni dia banyak kita nak tolong? Peranti. Peranti apa? Peranti. Aduh tak tahu apa benda peranti ni. New word kan, kita tak pernah. Haji Syekh lah ni yang buat bagi susah semua orang ni. Dia tak ada ni. Dia tak ada lagi. Dia kalau ada suruh dia troubleshoot je. Dia actually dia bukan ni, dia bukan Ustaz dah masuk dah. Dah. Dia apa, dia advisor aje. Tak, dia kat luar, dia macam konsult, dia buat projek kecil lah dalam telekom. Change management. Adalah benda-benda I deal dengan dia dulu masa ada satu change management. KPI semua dia lah yang buat semua tu. Dia tak buat, dia ada buat sikit komponen dia. Komponen dia. Assalamualaikum, saya kembali. Alhamdulillah. Selamat kembali. Alhamdulillah. Kembali ke pangkat jalan. Alhamdulillah. Okay, tadi kita tengah kat 2137 Ya, 137. Baik. Belum baca Terjemahan dia tadi rasanya dah baca dah kan? Dah baca, tapi makna Baca.
Maknanya belum baca. Makna belum baca. Okey. Baik, terjemahan silakan. Ya. Ya, ada. Ayat berapa ni? 137? Ayat 137. Maaf Ustaz ya. Baik. Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mau beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam pembalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir wahai Muhammad, kerana Allah akan memilih haramu dan umatmu dari kejahatan mereka. Dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, yang saya nak highlightkan pada ayat ini ialah pada permulaan ayat fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab Allah dan Rasul, Mereka akan mendapat petunjuk. maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Baik. Dalam ayat yang ke-14 surah Al-Hashr yang kita sedang bincangkan ni, Allah sebutkan la yuqatilunakum jami'an. Orang munafik dan juga orang Yahudi tidak akan sesekali berani untuk memerangi kamu, melawan kamu, berhadapan dengan kamu walaupun mereka itu bersatu padu dalam satu kumpulan yang sama. Baik. Apakah kenapa kan ataupun bagaimana kita nak mendapat kekuatan seperti mereka dulu kan, mana kita telah sebutkan pada ayat yang lepas, antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita nak jadi seperti antum, seperti kamu yang Allah sebutkan dalam konteks ayat, iaitulah Nabi dan juga para sahabat. Maka bagaimana kita nak menjadi seperti mereka yang mana orang bukan Islam, orang munafik ataupun orang Yahudi, orang kafir, mereka semua takut dengan orang Islam. Kerana kita lihat pada hari ini keadaannya adalah berbeza kan. Bukannya mereka tak takut dengan kita, bahkan mereka dah berani membuat apa-apa tindakan kan terhadap orang Islam, dan orang Islam masih juga lagi berdiam diri. Orang Islam yang terbalik jadi takut kepada orang Yahudi ini. Maka apa yang perlu diberi perhatian ialah pada ayat ini fa in amanu bimithli ma amantum bih. Yang perlu dilakukan untuk mendapat kekuatan seperti para sahabat ialah kita beriman sebagaimana mereka itu beriman. Beriman dengan siapa? Beriman dengan kitab Allah dan Rasulnya. Inilah kekuatan para sahabat dulu, sehingga kan musuh takut dengan mereka. Maka jika orang sekarang, umat zaman ini nakkan kekuatan sama seperti para sahabat dan para salafus soleh yang terdahulu, yang mereka kena lakukan ialah beriman seperti mana mereka beriman, percaya seperti mana mereka itu percaya. Dan para sahabat mereka ini percaya dengan Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, mereka percaya secara membuta tuli, macam tu. Mereka memang tak fikir panjang, mereka memang dah tak check dah, 2 kali tak check, tak tanya pendapat, tak pergi berbincang dulu, tak. Asalkan arahan itu daripada Allah dan juga daripada Nabi, terutamanya daripada Allah, mereka akan terus ambil. Tak fikir panjang dah, tak banyak soal, tak ada tapi-tapi. Dan terus saja terima. Sami'na wa ata'na. Maka jika nak dapatkan kekuatan seperti para sahabat yang terdahulu, perkara yang sama kita kena lakukan, iaitu beriman sebagaimana mereka beriman. Beriman kepada Al-Quran dan juga para Nabi. Maka barulah boleh nak mendapat kekuatan seperti mereka, yang mana para musuh takut dengan mereka ini. Para sahabat sangat-sangat takut. Baik. La yuqatilunakum jami'an. Tidaklah orang munafik dan juga orang Yahudi itu berani untuk memerangi kamu secara bersatu padu. Baik. Kiranya kalau kita saya letakkan terus
Perkara pertama tadi yang kita sebutkan ialah yang kedua, mereka ini illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka ini tak berani nak lawan dengan orang Islam kecuali fi quran muhassanah. Dari Qura belakang. maksudnya apa? Qura. Ha, Qura negeri-negeri, kampung. negeri-negeri ataupun kampung-kampung. Ini dia punya jamak lah banyak. Kalau satu kita panggil apa? Korea. Satu kita panggil qaryah. Ya. Satu kita panggil qaryah. Qura banyak. Negeri-negeri ataupun kampung-kampung. Dan qaryah ni maksudnya ialah satu tempat yang diduduki oleh manusia. Tak kisahlah besar ataupun kecil. Kalau kita beza kan, kampung lain, negeri lain dan sebagainya. Qaryah ni satu tempat yang diduduki oleh sekumpulan manusia. Tak kisah di mana. Namanya adalah qaryah. Dan jamak dia adalah, ataupun plural dia adalah qura. Sebab itu, Mekah dipanggil sebagai Ummul Qura. Dipanggil sebagai ibu kepada segala kampung-kampung ataupun negeri-negeri. Kan dalam Quran sebutkan litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan Ummul Qura itu adalah maksudnya adalah Mekah. Muhassanatin. Muhassanatin ini perkataan ni kita dah jumpa pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Surah Al-Hashr ayat kedua tu ayat. Ayat yang kedua. Baik. Ayat yang kedua. Kat mana perkataan pada ayat yang kedua tu? Usunuhum. Husunuhum. Baik. Husunuhum. Dia sama. Dia mempunyai apa? Dia mempunyai ru'ud dia yang sama. Iaitu ha, sad dan Nun. nun. Ha, sad, nun. Muhassanah. Jadi itu husun. Yang bermaksud benteng yang kukuh. Benteng yang kukuh. Au min wara'i judur. Ataupun daripada sebalik judur maksudnya Dari belakang. Tembok. Dinding. Belakang juru-duri, dinding. dinding ataupun tembok. Tembok. Ini singular ke plural? Ini plural. Plural. Dia punya singular dia? Judra. Singular tak? Singular tak? Juduru. This is plural. Dinding-dinding. Judur. Judur dia punya plural dia, singular dia ni. Jidar. 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 Jidar dia punya singular dia. Jidar yang singular, plural dia adalah judur. Judur. Kalau apa kata asasnya selalunya mesti baris tak boleh baris depan ya Ustaz? Jalan. Tak. Kalau kita cerita tentang root word, root word dia Semua pertama bagian atas. dia ada disebut sebagai huruf kan. Kadang orang tanya bila kita sebut tentang root word dalam bahasa ada dua. Pertama orang akan sebut huruf dia, apakah dia punya kata dasar dia, orang akan sebut jim, dal, ra. Dan ini yang paling tepat sekali lah. Baik, satu lagi orang akan sebut apakah root word dia? Root word dia jadara. Jadara. Itu root word dia. Dia akan balik kepada fi'il madhi untuk huwa, jadara. So ni dua bentuk dia lah. Kalau orang tanya root word ni dua bentuk dia. Itulah. Sama ada kita sebut huruf dia jim, dal, ra ataupun jadara. Tapi yang apa tu? Yang lebih mudah dan tepat sebut huruf dia. Dia punya huruf dia. Baik, perkataan jidar. Ada macam pernah dengar tak? Nah.
Kat mana dengar? Jidar. Biasa dengar. Jidar. Kat mana Jadah, yang tak ada jadah lain. Jadah ada, jidah tu tak ada. Biasa dengar. kat mana rasa pernah dengar tu? Halang matahari kan. Sinar matahari. Menghalang sinar matahari Hmm. pada tu. Pada dinding. Qadar. Surah Kahfi ke? Qadar. Ada. Bukan. Oh, Bukan. dia Ah. jim. Bukan. Jadarun fiha jidarun. Pada surah Al-Kahfi ni. Ayat yang ke-77 tu. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Jamak qura dia. Istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran. Selalu baca kan. Setiap minggu baca jidaran ni adalah dinding ataupun tembok. Ini ataupun tembok. So ini dia punya singular dia ataupun mufrad dia satu. Jidar, jamak dia adalah judur, banyak. Kan tu dalam kisah ni Nabi Musa mendirikan satu saja jidaron, kan, satu bahagian dinding yang nak roboh. Baik, siapa yang mendirikan dinding ni? Zulkarnain. Ya, ni boleh sampai Zulkarnain selepas ni. Oh ya. Ini Khidir. masih kisah Nabi Musa dengan Khidir ni. Khidir lah. Nabi Khidir lah. Ni fantalaqa, maka mereka berdua, kan. Berdua tu maksud dia Musa dan juga Khidir lah. Ini cerita tentang yang dia masuk kampung minta makan. Oh. Last kali tu. Kan Ya, Musa ya. dan juga Khidir. Ikan Dan dia dah kena. fawajada, Dan terbang. fawajada, lalu mereka berdua, kan, fawajada, betul tak maksud dia mereka berdua jumpa. Fawajada, lalu mereka dua berjumpa fiha, dalam qaryah itu, dalam kampung itu, jidaran, dinding, yuridu an yanqadha, dia dah nak roboh. Fa'aqamah, boleh berikan terjemahan fa'aqamah. Fa'aqamah. 14. Kalau kita jumpa boleh potong dalam ni, apa yang boleh potong? Boleh potong. Satu boleh potong. Baik, who ini merujuk kepada Komah ni macam pasport IC ya Ustaz. Pada dinding tu lah. Pada dinding. Permit, Merujuk pada permit. dinding tu. baik, domirnya apa? Who. Huwa Ya. kan? Huwa. Baik. Fa satu, fu ni huwa merujuk kepada dinding tadi kan, jidar. Jidar. Baik. Aqama, apa maksud aqama? Nak untuh. Mendiri, iqamah, mendiri. Iqamah, mendirikan, betul. Betul. Kiam. Betul. Okey, baik. Dalam setiap fi'il mesti ada dia punya pelaku dia. Siapa yang buat? Nabi Khidir. Dalam ayat ni sebut siapa? Disebut dalam terjemahan ada. Disebutkan apa dalam terjemahan? Tak tengok terjemahan. Muka surat apa. Surah Kahfi tak buka. Dia telah menegakkannya. Ia telah menegakkannya. Baik, dia letakkan ia. Ia ataupun dia lah. Dan dia ataupun ia ni merujuk kepada seorang ke dua orang? Seorang. Merujuk kepada hanya seorang sahaja. Kan. Sedangkan yang bergerak ada berapa orang? Seorang ke dua orang? Yang Dua. Nabi Musa dan juga Khidir. Yang mendirikan dinding berapa orang? Seorang sahaja. So itu nanti antara perkara yang boleh kita lihat bila baca Quran lah. So kita boleh tengok pada domain dia, ayat ini cerita awal tadi dua, tiba-tiba berubah menjadi satu kan. So kenapa berubah jadi satu? Apa pengajaran yang boleh ambil daripada perubahan itu? Orang tu kan tengok. So tengok.
Dan tanya. So, Seorang antaranya tengok apa? dan tanya dan belajar. Yang mendirikan ni adalah siapa? Khidir ke Musa? Hidir. Khidir Dia yang mendirikan. Baik, kalau nak dikirakan dari sudut keilmuan ataupun dari sudut hebat, Khidir hebat tak? dia lagi hebat. Hebat. Hebat lah. Sebab apa? Sampai Allah suruh Nabi Musa pergi belajar dengan Khidir. Travel jauh nak pergi belajar dengan Khidir. Mana hebatlah Nabi Khidir. Baik, tapi Nabi Khidir yang hebat ni, apakah kerja yang dia lakukan? Dalam ayat ni, dia mendirikan tembok. Dia mendirikan tembok. Maknanya seorang pendakwah ataupun orang yang nak mengajar, ibu bapa kan, ataupun atuk ataupun nenek, dia bukan sahaja bercakap memberi teori ataupun arahan, tetapi dia hands on sekali. Praktikal. Turun padang, praktikal. Dia buat sekali, bahkan dia dulu yang tunjukkan dulu. Sebab tu fa'aqamah, dia yang dirikan. Ditunjuk kepada Nabi Musa, dia yang dirikan. Maka pertamanya dakwah dia bukan hanya dengan bercakap, dengan hanya mengajar di dalam kelas ke dan sebagainya, tapi dia juga dengan perbuatan. Yang kedua, bila kita nak ajarkan kepada anak, kepada cucu, kepada sesiapa kawan ke, kita buat sekali dengan mereka, tunjuk sekali kan apa yang kita katakan itu. Itu antara perkara yang boleh kita ambil daripada cakap orang putih, Ustaz, cakap orang putih cakap walk your talk. Walk your talk. Betul. Walk your talk, betul. Kalau dalam bahasa Quran pula kan, Allah ingatkan dekat bahagian mana tu? Walk your talk tu. Kat bahagian mana Allah sebutkan? Kan pada surah As-Saff ni. Pada surah As-Saff, surah yang ke-60 surah 61 ayat yang kedua. Surah 61 ayat yang kedua. Muka surat 551. Surat 551. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Terjemahan. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Mengapa cakap perkara yang kamu tak buat? Kan? Kenapa tak walk the talk? Kan? Ini istilah Quran, istilah bahasa Inggeris dia itu, istilah Qurannya dalam ayat ini. Dan dalam istilah sirah, di manakah perkara yang boleh kita lihat? Kan antaranya dalam ketika perang Khandaq tu. Waktu nak gali parit. Kan, waktu nak gali parit, waktu gali tu, waktu tu memang dah makanan tak cukup. Para sahabat pun makanan memang tak makan. Dalam riwayat tu ceritakan waktu yang kisah ini, waktu tu mereka dah gali 3 hari berturut-turut siang dan malam dan tak makan. Dan tak ada makanan. Kemudian seorang sahabat pergi mengadu dekat Nabi, kan, dia kata dia lapar. Dia angkat baju dia, dia tunjuk ada 2 ketul batu diikat dekat perut dia. Kemudian Nabi pun angkat dia punya baju dan ditunjuk dekat perut dia ada berapa? 4 Ada 3 ketul batu. Mana lagi banyak diikat batu daripada sahabat tu. Maka Nabi ditunjukkan contoh dulu daripada orang lain. Dia bukan saja cakap tapi dia tunjukkan contoh. Bahkan dia punya lebih dahulu dan lebih hebat daripada orang yang dia ceritakan tu. So barulah perkara tu masuk kepada orang yang disampaikan. Nak sampaikan kepada anak, nak sampaikan kepada cucu ke, atuk dan juga atuk nenek, ibu bapa kena buat dulu, barulah lebih mudah untuk masuk ke dalam anak tu. Kadang tak payah cakap pun. Kan? Anak tu tengok, cucu tu tengok, dia tu dapat tangkap.
Walaupun kita tak ceritakan pun kat dia kena buat ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, tapi dia tengok je dia dah boleh tangkap. Dan begitulah yang Nabi buat. Nabi memang setiap apa yang Nabi talk, Nabi akan walk. Apa yang dia cakap tu dia akan susuli dengan apa tu perbuatan. Memang tak ada cakap kosong. Tak ada cakap kosong. Jadi selari apa yang disebut oleh Quran, apa yang dicontohkan oleh Nabi kan, dan apa wisdom yang kita ambil kan, dari peribahasa kita. Sama semua. Ustaz, Baik. Ya saya. yang itu kalau untuk kita lah kan, maksudnya macam kita nak nasihat orang, kita kena buat dulu. Tapi kalau let's say lah orang yang nasihat kita tu dia pun tak walk the talk, tapi kita still kena dengar nasihat dia, betul tak? Dalam Islam. Even kalau pencuri pun nasihat kita pun kita kena dengar cakap. Sebab saya pernah dengar cerita tentang seorang pencuri ni, dia nasihat seorang lelaki ni tapi disebabkan dia cakap tu benar, jadi kita kena dengar juga cakap dia. Betul ke? Betul. 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 Kerana yang kita lihat pada apa yang dia cakap, kita bukan lihat siapa yang bercakap. Tapi kalau sebab itu, sorry sebab saya tengah berfikir ni. Baik, Ada juga kawan saya yang mengatakan, saya pernah dengar juga ada seorang, ada siapa tak ustaz ni cerita dengan saya, dia kata kalau kita nak nasihat orang, kita nasihat benda yang kita buat. Contoh dia kalau kita solat awal waktu tapi kita ni jenis macam tak rajin. Jadi kita boleh nasihat untuk orang solat awal waktu. Tapi macam kawan saya pula cakap, kata selagi benda tu baik, kita boleh je nasihatkan orang. Maksudnya macam walaupun kita belum buat, sebab bila kita nasihat orang, kita pun akan, kita mungkin masa tu kita alah, lama kelamaan kita pun akan buat juga. Macam ni yang ni. Sebab dia berdasarkan dia kata ayat surah An-Nas lah, berpesan-pesan dengan kebaikan, berpesan-pesan dengan kesabaran dan dengan kebenaran, dengan kesabaran tu. Baik. Bagus tu lah. Betul. Sebab dia akan menarik kita untuk buat, kita dia nanti terfikir, kenapa I duk suruh orang tapi I tak buat, baik sebab sebab saya selalu kena benda tu. Sebab saya pernah ditegur, ada seorang kawan ni, dia tak nak tegur saya, bacaan saya, sebab dia kata nanti dia tak buat, dia tak nak tegur. Dia kata nanti dia pula yang berdosa, bersalah. Saya macam tu. Selama ni saya jadi dia jadi macam ada contemplating lah benda tu. Ada orang kata tak boleh tegur kalau tak buat, ada orang kata tegur je. Jadi macam mana cara dia, macam yang paling ni lah pendapat Ustaz. Baik. Pada pendapat saya, setiap sesuatu yang tak betul itu memang kena ditegur. Kan, sebab tu Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang dia melihat kemungkaran, Nabi suruh ubah terus. Tak kisah dia siapa. Baik. Tapi isunya timbul bila orang kata alah engkau pun tak buat, atau dia rasa aku pun tak buat tapi aku pergi nasihatkan orang kan. Maka pertama sekali yang setiap daripada kita kena lakukan, kalau nampak orang buat salah, kita kena tegur. Itu memang setiap daripada kita kena lakukan. Yang kedua, walaupun kita tak buat, pertama dia menjadi dorongan kepada kita untuk melakukan perkara tersebut. Kan? Supaya kita pun rasa macam segan lepas ni, aku ni cakap kat orang tapi aku tak buat. Kita jangan tunggu sampai kita dah buat perkara itu baru kita nak nasihat orang lain. Kadang-kadang teori itu kita dah ada. Cuma dari sudut praktikal tu, itu atas kelemahan diri kita sendiri yang belum boleh lagi nak melakukan perkara tersebut. Itu atas kelemahan diri kita. Tapi kita jangan tinggalkan tanggungjawab ilmu itu, iaitulah apa? Bila kita nampak perkara yang tak betul, kita kena tegur, kita kena sampaikan. Dan itu termasuk dalam hak seorang Muslim yang lain, saudara kita yang lain. Bila dia buat salah, hak dia adalah untuk dia ditegur oleh orang yang tahu. Sebab kalau orang yang tahu tak tegur, nanti dia akan terlepas. Yang tak lepas nanti kita. Sebab apa? Sebab kita dah tahu benda tu salah dan kita tak tegur. So nanti yang kena adalah kita. Kita yang tak tegur kepada perkara yang salah tersebut. Jadi teruskan tegur orang, dan dalam masa yang sama kita cuba untuk ubah dan cuba untuk betulkan diri kita. Macam mana yang kita nasihat orang itu. Kadang
Bukan setakat orang lain, saya sendiri pun cakap kadang ada perkara yang memang kita belum lagi sempurna buat, tapi kita sebut juga, mudah-mudahan itu menjadi dorongan untuk kita. Bila kita tak buat, rasa macam aku ni cakap kat orang tapi aku tak buat. Mudah-mudahan jadi dorongan kepada kita untuk melakukan dia. Tetapi menegur orang, perkara yang salah itu memang kita kena lakukan. Dia lakukan, tegur orang, dan benda yang kita nak tegur tu kena ada fakta lah. Kena ada fakta berdasarkan ilmu. Yang berdasarkan ilmu daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Perkara itu kita tegur berdasarkan itu. Dan orang yang menerima teguran, dia kena lihat pada apa yang ditegur, bukan pada siapa yang menegur. Sebab itu dalam Quran banyak selalu tegaskan mengenai ilmu dan juga al-haq, kebenaran. Maksud dia yang kita nak kena lihat dan berpihak adalah pada ilmu dan juga kebenaran, bukan pada orang. Kadang orang yang menasihati tu pakaian dia memang berbeza dengan kita, kan? Mungkin kita pakai kopiah dan kita pakai baju Melayu. Orang yang nasihat tu pakai topi. Kan, pakai topi. Tak ada janggut, kita ada janggut. Kan? Tetapi kita bukan lihat pada orang tu, kita lihat pada apa yang dia tegur. Dia tegur tu betul, kan? Memang dia tegur tu betul, kita kena terima. Jangan kita berpihak kepada orang, kita berpihak kepada kebenaran. Kalau kita berpihak kepada orang, itu yang jadinya apa, bila orang tu kan, contoh nampak luaran dia baik kan, tapi bila dia buat salah, itu menjadikan kita kita kabur. Bila orang yang kita kenal dia sebagai orang yang baik, tiba-tiba dia buat salah dan memang dia mungkin terbukti salah apa yang dia lakukan itu yang kadang orang dia buat tutup mata. Tak boleh tutup mata. Walaupun mungkin katakan saya kan, takkanlah Ustaz Faiz nak buat salah kan, tak mungkin lah, ataupun tak apalah, kita biar je lah kan, ni kita punya guru ni, kita biarkan. Tak boleh. Kita kena berpihak kepada kebenaran dan juga ilmu, bukan berpihak kepada orang, walau siapa pun orang tu. Walaupun orang tu adalah ulama, tetap tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Dan bila kesalahan dilakukan, kita tak boleh berpihak kepada orang, kita kena berpihak kepada kebenaran, walaupun siapa orang tersebut. Sebab itu dalam Quran dia banyak fokus kepada ilmu, dia fokus kepada fakta, burhan, bayinah, itu semua fakta. Seorang Islam adalah orang yang dia ambil peduli tentang fakta. Dia bukan ambil peduli tentang apa, emosi. Kan kadang kita menghukum berdasarkan emosi, kita bukan ikut fakta. So itu bahaya. Kerana agama ataupun Al-Quran dia mengajar kita untuk mengikut fakta, mengikut ilmu, bukan mengikut emosi. Maka Teguh, ya saya silakan. Apa nama ni, saya rasa ini lagi penting apabila kita mendengar sahabat kita dia baca Quran salah. Kita yang faham hukum tajwid, yang tahu hukum tajwid, kita wajib menegur dia apabila dia membaca Quran tu salah. Tapi kita dapati dalam masyarakat kita, orang tak nak tegur, Ustaz. So, jadi macam yang tadi Ustaz katalah, orang tu terlepas kerana kita tak tegur dia sebab kita tahu kita pula yang salah pasal tak tegur dia. Ya, betul. Akhirnya orang tu lepas, kita yang sangkut bukan sebab salah kita, salah orang tu kita tak tegur. Betul. Ya. Ustaz saya, dia bila saya khatam Quran dengan dia, dia bagi satu macam ada satu apa ni, nasihat dia, Ustaz. Dia tulis jawi. Dia tulis jawi. Kamu dengan ini sekiranya dapati ada orang yang membaca Quran salah, kamu mesti menegur. Tu dia, Ustaz. Masya Allah. Tapi dia memang dia kata macam tu. Itu MOU tu. Betul. Hitam putih dan dia sign. Sebab kita nak murid lah. Ya, berat tu. Berat kan, tapi nak tak nak memang itulah tanggungjawab dia pun. Betul. Tapi berapa orang yang nak tegur, Ustaz? Tak pun. Soalannya, Ustaz, kadang-kadang orang tak suka ditegur. Tak pun nak jaga hati kan. Ya. Kadang nak tegur tu nak jaga hati, kadang tegur tu itulah pelbagai. Sebab tu kita kena berpihak kepada perkara yang benar, berpihak kepada ilmu. So itu yang sepatutnya dilakukan. Jadi tegur sahaja, tak perlu kita nak bimbang apa. Baik. Au min wara'i judur, atau ya saya.
walk with the talk tu, itu walk your talk tu, itu kira yang paling cantik lah, yang paling afdal lah, paling baik lah. Kan? Ya, Mak. Tak dengar Januria, termute. Januria, termute tu. Kena unmute. Saya nak cakap tadi walk your talk tu, itu paling cantik lah kalau dapat kan. Kalau dia tak buat lagi, just apa je lah, nasihat je lah kan. Kalau dia tahu tentang benda tu salah kan. Dah. Sum up. Baik. So tak apa, kita terima je nasihat pada sesiapa dan kita beri sahaja nasihat kepada sesiapa. Kita masuk balik ayat 14. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua, beri kekuatan untuk mengikut apa yang kita cakap, insya-Allah. Baik, ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan antara mereka kuat. Terjemahnya ialah permusuhan di antara mereka sendiri amatlah keras. Antara mereka ni siapa? Orang Yahudi dan juga orang munafik kan. Sebab apa permusuhan di antara mereka ini kuat? Sebab mereka ini ada kepentingan masing-masing yang hendak dipertahankan. Ada kepentingan masing-masing yang hendak dipertahankan. Baik, disebabkan kepentingan masing-masing yang nak dipertahankan ini, itu yang membawa kepada apa? Membawa kepada tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu padu sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Apa yang mereka nak tu berbeza, masing-masing ada kepentingan masing-masing, menyebabkan luarannya nampak bersatu padu tetapi hatinya itu tidak bersatu. Seperti yang kita telah sebutkan sebelum ini, yang utama untuk bersatu adalah apa? Hati. Pada satu kepercayaan. Barulah tubuh zahirnya itu lebih mudah untuk apa? Untuk bersatu. Kan ini kita telah sebutkan contohnya pada ayat mana? Pada ayat yang mana? Baik, pada ayat yang surah ke-7, ayat 43. 7. Ayat 43. Baik, ayat yang ke sebentar. Saya lihat kalau ada satu ayat lagi teringat. Macam mana? Okey. Makna ma fi sudurihim. Selalu dendam dan hasad daging akan kami cabut dari hati mereka. Baik. Kita baca ayat ni, ayat yang ke-43 surah Al-A'raf, muka surat 155. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Terjemahan. Kami cabut segala bentuk dendam dan hasad dengki daripada hati mereka di dalam syurga. Kami cabut segala bentuk dendam dan hasad dengki mereka daripada hati mereka. Dalam syurga mengalir beberapa sungai di bawah mereka. Mereka pula bersyukur dengan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah untuk mendapat nikmat-nikmat ini. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami dengan taufiknya. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membuat kebenaran. Dan mereka diseru, itulah syurga buat kamu mewarisinya dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Baik. Baik. Dalam ayat ini Allah kata wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah cabut dalam hati orang para penghuni syurga itu perasaan apa? Ghillin. Perasaan hasad, dengki, iri hati. Baik. Kemudian Allah sebut apa? Tajri min tahtihim al-anhar. Maksudnya apa? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Allah cerita tentang apa? Allah cabut dulu perasaan ghil, iri hati. Kemudian baru Allah cerita tentang syurga. Baik. Soalnya Allah nak beritahu apa? Perasaan ghillin, iri hati ataupun hasad dengki yang dicabut daripada dalam diri seseorang itu adalah nikmat yang sangat besar. Sehingga Allah dahulukan sebut tu sebelum Allah sebut tentang syurga. Sebelum Allah sebut tentang nikmat syurga, Allah sebut tentang nikmat tu dulu. Nikmat yang dicabut daripada hati itu perasaan dengki ataupun iri hati daripada diri seseorang. Baik. Allah cerita kenapa Allah sebut tentang dicabut dulu perasaan ghillan ini kerana itu berada di dalam hati. Kalau ada ghillan itu dalam hati, maka hati itu tak akan boleh nak bersatu. Bila hati tak boleh nak bersama, maka tubuh lagilah tak boleh nak bersama. Kerana penghuni syurga, di dalam syurga nanti apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan duduk lepak bersama-sama dengan kawan, dengan ahli keluarga dulu waktu dekat dunia dulu. Dia akan lepak sekali. Maka Allah cabut dulu perasaan dengki dalam diri itu. Maknanya Allah nak satukan hati dulu sebelum nak satukan badan mereka jumpa balik dengan ahli keluarga, dengan kawan semua. Berbeza dengan Allah sebutkan orang Yahudi dan juga orang munafik. Permusuhan mereka itu amatlah keras. Sebab apa? Hati mereka itu tidak bersatu padu, berpecah belah. Kenapa? Kerana masing-masing ada kehendak, masing-masing ada kepentingan masing-masing yang tersendiri. Tak boleh nak bersama. Luaran dia nampak bersama-sama tapi hatinya tidak bersama. Itu berbeza dengan Al-Quran. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ia datang untuk menyatukan. Baik. Tetapi menyatukan atas apa? Menyatukan atas kebenaran. Kita lihat surah yang kedua ayat 176. Surah yang kedua ayat 176. Pada muka surat 26. Muka surat 26 surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 176. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Terjemahan. Segala balasan yang buruk itu adalah disebabkan Allah telah menurunkan kitab dengan sebenarnya, tetapi mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya orang yang berselisihan mengenai kitab itu sebenarnya berada pada dalam penyimpangan yang jauh daripada kebenaran. Baik. Al-Quran datang untuk menyatukan. Tetapi dalam Al-Quran banyak menyebut perkataan ikhtalafu, berselisih. Maksudnya berselisih dengan apa? Berselisih dengan Al-Quran. Al-Quran datang untuk menyatukan, tetapi ada terjadi tak perpecahan? Ada terjadi perpecahan. Perpecahan itu terjadi di mana? Terjadi apabila seseorang itu tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Al-Quran. Maka ketika itu akan terjadi perpecahan. Kerana setelah datangnya Nabi SAW, yang menyatukan adalah Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka ketika itu Yahudi ataupun musyrikin Mekah yang pada asalnya bersatu tetapi akhirnya berpecah. Dan perpecahan ini perpecahan yang baik ataupun tidak? Ini perpecahan yang baik. Kenapa? Kerana dulunya mereka bersatu itu bukan di atas kebenaran. Mereka bersatu di atas penyembahan kepada berhala ataupun taghut. Maka bila datang Quran, mereka terpecah, sebahagian beriman kepada Al-Quran dan sebahagian lagi tidak beriman kepada Al-Quran. Baik. Maka sebab terbesar terjadinya perpecahan adalah kerana masing-masing ada kepentingan masing-masing. Dia sama macam keadaan kita sekarang, bila kita lihat dalam organisasi, kita lihat dalam syarikat, kita lihat dalam satu negara, yang setiap individu ataupun kelompok tu ada kepentingan yang dia nak capai. Maka akhirnya apa? Akhirnya akan terjadi perpecahan ataupun permusuhan sesama mereka. Kerana hati itu tak bersatu pada satu kepercayaan, kepada satu misi. Lepas tu company kalau nak bergerak, apa yang dia kena buat mula-mula? Dia kena bagi faham dekat semua staff, orang yang bawah tu, misi syarikat apa benda, misi dan visi syarikat. Penting tak? Penting. Sebab kalau tidak, confirm tak boleh nak jalan jauh syarikat tu. Akan sentiasa ada masalah. Dan akan ada masalah. Kerana orang tak clear, orang yang berada dalam syarikat tu tak clear mana arah nak pergi. Jadi setiap orang akan ada kepentingan masing-masing yang dia nak daripada kerja ataupun syarikat tersebut. Dia dapat, selesai, dia tinggalkan. Begitu. Tak jelas. Begitu juga dalam organisasi ataupun dalam negara ataupun dalam pentadbiran surau ataupun masjid sendiri pun. Kan? Kalau dalam pentadbiran tu ada orang yang dia ada kepentingan dia yang dia nak capai, maka akan terjadinya perpecahan. Hati itu tidak bersatu dengan satu perkara, misi atau visi yang jelas, maka dia akan membawa kepada perpecahan. Ini yang terjadi kepada Yahudi dan juga munafik. Dan kita boleh ambil pengajaran dalam organisasi kita, bahkan yang paling kecil adalah di mana? Dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita. Kalau anak-anak contohnya tak jelas dengan apa yang ibu dan ayah dia nakkan, kan? Maka akan terjadi perselisihan. Sebab itu anak-anak kena jelas apa yang ibu dan ayah nak, dan ibu dan ayah kena jelas apa panduan dia. Jadi kalau dia nak terapkan Quran ataupun Islam dalam diri anak-anak, dia kena jelas tentang perkara tersebut, dan dia kena ajak ahli keluarga dia semua untuk bersatu atas perkara yang sama supaya tak jadinya perpecahan.
Baik. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau sangka mereka ni bersama-sama tetapi hati mereka berdusta, hati mereka berpecah. Ini terjadi bukan saja kepada orang bukan Islam tetapi ia terjadi juga kepada orang Islam. Dan kita boleh lihat banyak contohnya dalam masyarakat kita dekat ataupun jauh dengan diri kita. Dan perkara ini Allah telah sebutkan sebabnya apa? Mereka tidak mempunyai satu kepercayaan yang sama. Satu kepercayaan yang sama. Bila dalam diri ada hasad dengki, ada kepentingan sendiri yang nak dicapai, maka pasti akan berlaku perpecahan. Maka sebab itu datangnya Al-Quran, datangnya Islam. Bila semua orang dengan kepentingan diri yang pelbagai, dengan sesuatu yang nak dicapai itu pelbagai, tapi disatukan dengan Al-Quran dan juga Islam, maka sebab itu pada zaman Nabi, para sahabat itu tidak berpecah. Kenapa? Bila jadi je hal, hati akan tunduk kepada kepercayaan yang satu itu, iaitu kepada Allah dengan mengikut panduan Al-Quran. Sebab itu kita tak dengar para sahabat mereka berpecah. Berselisih ada tak? Ada. Para sahabat berselisih pendapat ada. Tetapi mereka berpecah tak? Tak. Berselisih pendapat dan berpecah dua perkara yang berbeza. Kita boleh berselisih pendapat tetapi kita tak boleh berpecah. Selisih pendapat tak ada masalah. Tidak ada masalah untuk berselisih pendapat. Boleh. Yang tak boleh adalah berpecah. Yang untuk mengelakkan daripada berpecah, inilah kena pegang kepada prinsip utama dia, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Barulah perselisihan pendapat itu tak bawa kepada perpecahan. Sebab kita ada satu tali yang kita pegang bersama-sama yang kuat, dan tali yang kita pegang bersama-sama. So apa-apa hal kita rujuk kembali pada Al-Quran dan juga Sunnah. Untuk kita sama juga perkara yang kita kena lakukan. Kadang-kala kan keinginan diri itu berbeza dengan apa yang contoh kalau anak apa yang dia nak atau berbeza dengan apa yang ibu ayah dia nak. Kita diri personally pun apa yang kita nak kadang berbeza dengan apa yang Allah nak ataupun apa yang Allah suruh. Ketika itu apa yang kita nak lakukan, kita kena tengok balik apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, macam mana yang Nabi SAW contohkan. Kita kena balik kepada itu apabila hati kita sendiri yang berselisih, kan? Yang berselisih, yang nak berpecah dengan kita, yang nak berperang dengan kita, kadang hati sendiri yang tak setuju. Dan maka waktu tu kena kembali kepada kepercayaan kita yang satu, iaitu Al-Quran. Zalika bi annahum qaumul la ya'qilun, itu terjadi kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal. Kaum yang tidak berakal. Dia berbeza dengan ayat yang atas, ayat yang ke-13. Perbezaan pada sebutan penghujung ayat dia, kan? Ayat yang ke-13 ceritanya mengenai Yahudi dan juga kaum munafik juga. Allah akhiri dengan zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Ayat yang ke-14 Allah akhiri dengan zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Sama dia punya penghujung tu, cuma beza pada yafqahun dan juga ya'qilun. Kan kita dah sebutkan sebelum ini perbezaannya. Yafqahun, ilmu tu dia ada tapi dia tidak benar-benar memahami, mendalami ilmu tersebut. Ya'qilun, dia kaum yang tidak berakal. Dia tidak mahu menggunakan akal fikiran dia untuk berfikir mengenai sesuatu perkara tersebut. Kalaulah Yahudi dan juga munafik ini berfikir bahawa bilangan mereka yang ramai, kekuatan mereka yang kuat dan ekonomi mereka yang kuat. Yahudi ekonomi dia power, lebih kuat daripada orang Islam ketika di Madinah, kan? Kalau mereka berfikir tentang perkara itu dan mereka betul-betul bersatu, maka mereka boleh nak mengalahkan orang Islam. Tapi sebab mereka qaumul la ya'qilun,
dia tak betul-betul guna akal fikiran dia untuk merenungkan apa benda yang mereka ada, apa masalah yang terjadi dalam kumpulan mereka tu. Kalau mereka selesaikan hal perpecahan hati yang berselisih itu, berpecah tu, dan maka mereka dapat mengalahkan musuh. Maka satu organisasi, satu keluarga, maka kena lihat kepada apa cara berfikir dalam keluarga tersebut. Kalau kita nak bersatu, cara berfikir itu kena satu. Pertama kena gunakan akal untuk berfikir, dan cara berfikir itu kena betul. Mindset tu kena betul. Barulah boleh bergerak satu keluarga itu ataupun suatu organisasi itu, kena gunakan akal. Dan itulah datangnya Al-Quran untuk membina mindset. Al-Quran datang untuk membina mindset yang betul. Bukan untuk menjajah pemikiran, tapi nak suruh berfikir, nak membina mindset, nak suruh menggunakan akal. Bukan nak menjadi orang yang malas nak berfikir, dan ikut je arus membawa dia ke mana dia ikut, kan. Sebab kata orang putih, dia go with the flow, dan walaupun flow tu dia tak tahu flow tu membawa ke mana, arus tu diikut saja. Arah ke tempat yang betul ke tak betul, baik ke tak baik, dia jalan saja ikut flow tersebut. Sedangkan Al-Quran membawa orang Muslim ini untuk menggunakan akal, berfikir, membina mindset yang betul. Sorry Ustaz, saya lupa lah. Yang atas ayat 13 ni, dia zalika bi annahum qaumul la yaqun, dia refer to orang Yahudi juga Ustaz ni. Baik. Baik, dia refer kepada orang Yahudi dan dia refer juga kepada orang munafik, dua-dua. Ya. Kerana Ini bukan yang fakih yang Ustaz ni? Ni fakih lah ni, la yafqahun, fakih lah. Fakih kan? So dia tak mendalami pasal agama, yang Ustaz cakap dulu, tak mendalami pasal agama kan, fakih itu kan? Baik. Fakih dia tak mendalami tentang satu perkara, tentang satu ilmu itu. Tentang satu fakta tu. Dia tidak fakih. Pengetahuan dia tak mendalam tentang perkara tersebut. Bukan tentang agama saja, tentang apa sahaja. Orang yang kalau dia pakar tentang satu perkara dalam agama, dia panggil sebagai seorang yang faqih. Bahasa Arabnya panggil faqih lah. Faqih. Dia bukan saja tentang agama, tentang apa sahaja ilmu yang dia ada, dia tidak terhad kepada agama. Cuma yang dalam hadis yang saya sebutkan tu, kan, Allah kata man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk dia, Allah akan memberikan dia kefahaman yang mendalam. Itu yufaqihu. Kefahaman yang mendalam tentang agama. Itu kalau orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dia. Allah akan berikan dia kefahaman yang mendalam tentang agama. Yang bawah ni dia maksud tidak berakal lah, tidak menggunakan akal lah. Tidak menggunakan akal. Tidak menggunakan tak mendalam ya. Ya, betul. Dua refer pada dia orang lah ya. Dalam konteks ayat dia refer kepada Yahudi dan juga munafik. Tapi secara umumnya kan dia refer kepada kita semualah yang membaca ayat ini pada hari ini, agar pertama ilmu yang ada kita betul faqih, kan, dan kita yaqilu menggunakan akal itu untuk berfikir. Kita bina kita punya mindset itu mengikut mindset yang betul, dan mindset yang betul itu adalah mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu mindset yang nak dibawa oleh Al-Quran, agar fikirnya itu cara fikir Al-Quran dan juga cara fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya nak tanya, I was just wondering lah, yang kita belajar ni mengenai perangai-perangai Yahudi dengan munafik. Dan banyak cerita-cerita mengenai perangai Yahudi masa time Nabi Musa. Lepas tu kita ada satu lagi golongan, Nasrani. Perangai Nasrani selain daripada jangan percaya sebab dia menyesatkan, adakah cerita-cerita pasal Nasrani selain daripada cerita kelahiran Nabi Isa? Macam cerita dalam Al-Munafik ni lah. I was just wondering, atau ke masa zaman sebab macam surah Al-Hajj ni
soalan pasal dalam perkampungan tu Yahudi dan munafik. Orang Nasrani cerita lain ke, surah lain ke, yang perangai macam ni. Sebab kita hidup dalam masyarakat banyaknya Nasrani. Daripada perangai Yahudi tu memang ada lah. Perangai munafik tu memang ada lah. Perangai Nasrani yang kita selain pada menyesatkan yang menyesat itulah menipu dan menyesatkan lah. I was just wondering lah. Ataupun Nasrani dimasuk dalam perangai-perangai umum di kalangan orang-orang yang kafir lah. Okey, baik. Terima kasih. Baik sangat soalan tu. Kan? Selalu kita jumpa tentang Yahudi, tentang Nasrani ni jarang kita jumpa. Pertama, kisah-kisah mengenai Nasrani itu tak banyak disebutkan sangat secara terperinci dalam Quran. Tapi ada bahagiannya waktu ketika mereka mengatakan innallaha thalithu thalatha. Mereka kata Allah ada tiga. Kan itu cerita tentang mereka. Dan secara umumnya kan disebut dalam surah Al-Fatihah yang pada bahagian waladdallin tu. Waladdallin, orang-orang yang sesat, iaitulah mereka ini orang yang dia suka beramal, suka buat baik tetapi tidak ada ilmu. Kan dia berbeza dengan orang Yahudi, mereka memang orang yang berilmu kan, sampai hari ini pun mereka orang yang berilmu kan, tapi masalahnya apa, mereka banyaklah perkara lain yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai sifat-sifat mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang Nasrani itu kadang disebut gandingannya dengan orang Yahudi, terutamanya bila Allah sebut tentang ahli kitab. Bila dalam Quran sebut tentang ahli kitab, itu merujuk kepada Yahudi dan dia merujuk kepada Nasrani, kedua-dua sekali merujuk kepada mereka. Baik. Dan yang ketiga, lain daripada itu, apabila disebutkan mengenai orang-orang kafir ataupun orang-orang ingkar, itu termasuklah semua. Secara umumnya Yahudi masuk, Nasrani masuk, orang munafik yang Islam pun masuk kepada bahagian yang kafaru itu. Yang kita nak ambil daripada Quran ini adalah semuanya pengajaran secara umum. Kita tak lihat kepada penceritaan itu kepada siapa kan, secara kita lihatlah konteks ayat itu kepada siapa kan, tetapi pengajaran yang kita nak ambil itu adalah secara umum, baik untuk Yahudi, Nasrani ataupun orang munafik kan, pengajaran itu kita ambil semuanya kan untuk kita kan. Dan memang secara kesimpulannya mengenai Nasrani, kisah mengenai Nasrani itu tak banyak disebutkan dalam Al-Quran, tak sebanyak Allah cerita mengenai golongan Yahudi ini. Sebab orang Yahudi ni dia ada ilmu, dia pandai, so dia punya helah tu lebih sikit lah kan, lebih sikit. Orang yang dia tak ada ilmu sangat kan, so dia nak pusing tu dia tak berapa nak reti sangat kan. So yang reti pusing ni orang yang ada ilmu tentang sesuatu perkara tu kan, dia dah tahu luar dalam atas bawah, so dia dah tahu dah nak pusing kat mana kan, dia nak kelentung kat mana tu dia dah boleh tahu dah. Orang yang tak ada ilmu dia tak tahu, dia cuma ikut saja membuta tuli, ikut saja secara membuta tuli. Boleh saya apa sikit? Silakan. Pandangan saya lah, orang Nasrani ni dia kurang jahat sikit pada Yahudi. Yahudi jahat kan, dia ni kurang jahat. Lagi satu Ustaz, ayat-ayat ni bukan saja ditujukan kepada dia, memanglah asalnya cerita-cerita penceritaan ni dulu memang pasal orang Yahudi dengan Nasrani, pahaman dia orang lah kan, memang yang ingkar pada Allah kan. Dan Nasrani ni memang dia tak ingkar actually, tapi dia salah apa, akidah dia salah lah kan, dia sesat kan. Dan dia tak ada berilmu. Jadi sebenarnya ayat-ayat ni saya rasa ditujukan kepada kita semua. Quran ni untuk semua kaum kan. Orang termasuklah orang Islam apa semua kan. Sebab orang-orang Islam ni kemungkinan kadang dia pun jadi Yahudi, kadang dia pun jadi Nasrani, kadang dia jadi munafik. Betul tak? Ya, betul. So jadi pengajaran tu kita kena pegang lah dan ikut. Yang baik itu kita ikut dan yang tak baik itu kita buang lah. Actually yang dalam walad dhalin tu pun kan kita minta jangan kita jadi orang walad dhalin. Jadi
maksudnya ayat-ayat tu memanglah ditujukan kepada kita jugalah orang Islam. Bukannya kita orang Islam terlepas daripada ayat-ayat tu semua, tak ada kan. Sebab part of it, munafik itu pun dah orang Islam dah tu kan. Ada yang ustaz-ustaz dia selalu cakap, paginya kita Islam, petang kan kita dah jadi apa? Kafir. Macam tu kan. Itulah yang kita takut sekarang ni. Astagfirullah. Nauzubillah lah, itu yang benda ni ditekankan sangat, yang pasal penceritaan Yahudi dengan Nasrani ni banyak, tapi Nasrani kurang sikit saya tengok sebab dia kurang jahat. Betul. Apa yang Jana kongsikan tu, itu kita boleh lihat dalam surah yang kelima ayat 82. Muka surat 121. Muka surat 121 ni saya bacakan saja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Terjemahan dia, demi sesungguhnya wahai Muhammad, engkau akan dapati manusia yang keras sekali pemusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadah, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Maka sebab itu orang yang paling dekat sekali dengan orang yang beriman ialah orang yang berkata inna nasara, sebenarnya kami adalah orang-orang Nasrani. Yang paling dekat sekali mawaddah, dia punya geng dia. Geng dia tu paling dekat dengan orang Nasrani. Sebab tu orang Nasrani dia memang tak banyak sangat masalah. Sebab mereka sendiri pun ada ulama mereka sendiri, dan yang kedua mereka tak sombong. Mereka tidak sombong. Orang Yahudi ada tak pendeta dia? Ada pendeta. Tapi apa yang pendeta mereka lakukan? Pendeta mereka padam apa yang betul, tulis apa yang mereka sendiri nak. Mereka sembunyikan apa yang benar dan mereka sampaikan apa yang mereka nak yang bagi kepentingan kepada mereka. Itu beza dia. Pendeta Yahudi dan juga pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani dia straight ikut apa yang kitab mereka sebut dan sampaikan apa yang straight, apa yang kitab mereka sebut. Tak reti nak pusing-pusing. Dan mereka juga tak sombong berbeza dengan orang Yahudi. Maka ini sebab itu Allah kata orang Nasrani lebih dekatlah dengan orang Islam. Yang dari sudut dia punya kasih sayang, dia boleh geng, dia boleh pergi sekali, boleh lepak minum sekali. Kan beza dengan Yahudi dan juga Nasrani, Yahudi dan juga orang yang musyrik, dia memang tak boleh. Pemusuhan itu sangat-sangat keras. Walaupun di luarnya mereka nampak baik, tetapi dalaman mereka itu memang tak boleh gilah dengan orang-orang Islam ni. Walaupun macam mana baik pun luar dia. Kan kalau kata sekarang ni memang mereka sangat-sangat baik dengan kita dan sebagainya, tapi Allah dah sebutkan mereka adalah orang yang paling kuat sekali permusuhan mereka dengan orang-orang Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ayat yang ke-14 ini tadi, secara ringkasnya Allah nak ceritakan mengenai orang Yahudi dan juga orang munafik ini, walaupun mereka bersatu, mereka tak akan boleh nak melawan Nabi dan juga para sahabat ketika itu. Kenapa? Kerana keimanan Nabi dan juga para sahabat ketika itu berada pada tahap yang optimum, yang paling tinggi sekali. Maka untuk kita, kalau nak mendapat pertolongan daripada Allah SWT, nak mendapatkan kekuatan untuk memelihara iman dalam kehidupan kita sekarang ni, zaman yang penuh dengan cabaran ini, maka yang kena kita lakukan ialah beriman sebagaimana para sahabat itu beriman kepada Al-Quran dan juga Nabi SAW. Nak menghadapi cabaran zaman sekarang, yang kena kuatkan ialah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, mereka ini Yahudi dan juga munafik tak berani nak lawan dengan orang beriman kecuali mereka ini berada di mana? Berada di dalam kampung yang ada benteng kukuh ataupun di sebalik tembok. Maknanya apa?
maknanya mereka ini adalah kalau kita bahasa kita sebut sebagai jaguh kampung. Yang kita sebut sebagai jaguh kampung. Hero dekat tempat sendiri. Itu berani. Keluar daripada kampung, habis hilang semua bunyi, tak ada bunyi langsung. Satu bunyi pun tak keluar. Sebab ini perangai mereka hanya jago kampung, hero di tempat sendiri. Maka untuk kita ialah kita tak nak menjadi hero di tempat sendiri, menjadi jago kampung. Kita menjadi hero, kan? Maksud hero nak tunjuk lagak, tetapi kita menjadi hero kepada kebenaran di mana saja kita berada. Maksudnya nampak perkara yang salah, kita tegur. Kan kita cuba betulkan semampu mengikut keadaan kita. Bukan hanya kita dekat tempat kita berdekah-dekah, keluar je daripada tempat kita jadi menikus, kan, begitu. Tak, dengan kebenaran di mana sahaja kita terus pertahankan. Baik, itu orang Yahudi, orang munafik, kan. Zaman dulu bila berlakunya perang, kan, perang dulu laku tempat yang lapang, bukan tempat yang tertutup, kan, berdepan-depan dan berlaku di tempat yang lapang. Sebab tu Yahudi dan munafik dulu bila terjadinya perang, maka mereka akan buat apa? Orang munafik ini akan mengapi-apikan orang Islam yang lain, bagi semangat. Mengapi-apikan tu maksudnya dia bagi semangat dekat orang Islam yang lain supaya mereka duduk di hadapan, mara ke hadapan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka boleh duduk kat belakang. Orang munafik ni boleh berlindung dekat barisan yang belakang. Kan? Dia cocok bagi semangat kat orang lain, so orang lain dah semangat, orang lain duduk depan. Dia duduk kat belakang. Berlindung di balik barisan-barisan yang berada di belakang. Dan mereka ini ketika perperangan, kalau ada tempat untuk sorok, mereka akan sorok. Walaupun dia jumpa satu lubang, kalau kata kat padang pasir tu lubang biawak tu, drop tu, kan. Kalau mereka muat masuk, mereka akan masuk juga. Nak cari tempat perlindungan. Tak berani nak lawan depan-depan ni, tak berani. Berani kat mana? Berani dekat tempat sendiri yang ada benteng ataupun di balik sesuatu, dinding ke, batu ke, pokok ke, tu berani. Sebab itu pada akhir zaman, kan, yang kisah tentang orang Islam akan bunuh orang Yahudi, kan, dalam hadis tersebut, sehingga kan nanti bila ada orang Yahudi berselindung di balik di balik pokok, kan, gharqat tu, kan, pokok tu sebalik pokok akan bagi tahu, ni kat belakang aku ada orang Yahudi, bunuhlah. Kecuali pokok yang gharqat, kan, yang diorang duk tanam sekarang ni. Sebab apa? Sebab memang begitulah mereka. Depan-depan memang tak berani. Balik pokok ke, balik batu ke, balik kereta, balik bangunan tu berani. Depan-depan memang tidak akan berani. Baik. Dah tahu pokok tu akan beritahu kenapa dia tanam. Tak. Yang gharqat tu tak, maaf, yang gharqat tu yang tak bagi tahu. Semua pokok akan bagi tahu. Kecuali satu jenis tak bagi tahu. Gharqat tu yang tak bagi tahu. Sebab tu mereka tanam. Soalan Ustaz. Ya, saya. Dalam keadaan sekarang Ustaz, yang Palestin, keadaan di Palestin sekarang ni, di mana kita Israel tu kira nampak macam dapat sokongan dari banyak pihak, kan, dan nampak kita orang Islam yang nampak macam tertindas lah, kan. Dalam aspek macam ni kan Ustaz, Yahudi ni dia dah terang dah. Dia memang lawan Islam, kan. Dia dah bukan berpura-pura lagi dah. Betul. So berbalik pada Ustaz cakap tadi, kan, orang munafik dengan orang Yahudi ni, diorang ni depan nampak berani, depan macam dia dah berpura-pura lah, kan. Tapi dalam keadaan sekarang dia dah tak pura-pura dah Ustaz. Betul. So soalan saya tu kena tak dengan konteks apa yang kita tengah tadabbur sekarang ni? Baik. Itu tadi yang kita sebutkan pada permulaan perbincangan kita. Pada waktu itu konteks ayat ini ceritakan Yahudi dan juga munafik tak berani nak lawan orang Yahudi itu tak berani nak melawan orang yang beriman, kecuali mereka duduk kat tempat sendiri dan balik dinding.
Sebab apa mereka tak berani? Sebab dia tahu hebatnya orang beriman, para sahabat ketika itu. Hebat. Antum tu. Sekarang ni kenapa tak begitu? Adakah Sebab Yahudi antum makin tak kuat? kuat. Bukan sebab Yahudi tu makin kuat. Orang Islam yang makin lemah. Orang Islam makin lemah. Allah dah beritahu mereka ni memang penakut. So mereka memang akan penakut sepanjang zaman. Takkan berubah. Sebab apa? Sebab Allah yang cakap. Walaupun pada zahirnya nampak kekuatan mereka bertambah, tak, mereka tetap juga orang yang penakut. Takut mati. Takut kepada mati. Tapi yang berbezanya lah apa? Berbezanya lah iman orang-orang sekarang ni yang berbeza. Lemah. Islam sekarang ini lemah. Sebab itu nampak mereka tu lebih kuat. Dulu macam ni, orang Islam kat atas macam tu, kan, Yahudi dia macam tu kat bawah. So macam tu lah. So bila dia tetap stay kat situ, tapi kita yang turun ke bawah. So bukan mereka yang makin kuat naik, kita tu yang makin lemah turun ke bawah. Hingga sekarang memang mereka sanggup berani untuk buat secara jelas-jelas, kan. Dan kita tak berani pun nak bersuara, menyatakan apa-apa. Bukan kerana mereka kuat, tapi sebab kerana kita ini yang lemah. Dan kita ini yang lemah, bukan kita nak katakan negara Islam yang lemah, pemimpin Islam yang lemah. Kan pemimpin Islam tu, mereka pun seorang manusia juga yang ada keluarga, ada isteri, ada anak-anak juga. So dia orang juga, sama macam kita pun orang juga. Bezanya dia tu ada jawatan, pegang jawatan dalam negara, dan kita tak pegang jawatan dalam negara. Itu saja. Maka yang kena kuatkan adalah setiap daripada kita. Kalau negara tu nak kuat, orang dalam negara itulah kena kuat. Islamnya, barulah negara tu boleh jadi jadi kuat. Negara takkan jadi kuat kalau dalam tu tak kuat. Maka dia adalah tanggungjawab kita semua bersama untuk menguatkan diri kita dengan Islam, dengan Al-Quran, setiap daripada kita, keluarga kita. Walaupun kita tak nampak bayangan, saya ni nanti akan jadi pemimpin negara ni, tak. Kita tak nampak bayangan tu. Kita tak perlu bayangkan pun kita akan jadi pemimpin negara untuk nak melawan Yahudi dan sebagainya, tak. Kita cuma kisahkan tentang ahli keluarga kita sendiri masing-masing, itu nanti akan menguatkan negara kita, kan, insya-Allah. Sumbangan, kan, kalau tengok dekat Palestin, kan, sumbangan yang datangnya paling cepat dan juga paling banyak itu datangnya daripada Malaysia. Adakah kerana orang tertentu di Malaysia yang menyumbang kepada Palestin? Tak, itu kerana majoriti kita orang Malaysia menyumbang kepada Palestin. Setiap orang pada kita. So kalau seorang buat kerja, tak jalan negara tu. Dia kena setiap daripada rakyat itu berfungsi. Kan? Kita tak kira ada jawatan, tak ada jawatan. Kita tak salahkan menteri dan bukan menteri. Tak, kita semua ada tanggungjawab kita yang sama. Kita perkukuhkan bahagian kita, dan bila setiap orang ambil bahagian masing-masing, insya-Allah negara ini akan menjadi negara yang kuat, kan, yang kuat, insya-Allah. Kita kena jadi balik macam antum dulu, itu perbezaannya lah. Kena jadi macam antum. Pemimpin Islam kita lah kena antum, Ustaz. Kena jadi antum. Negara-negara Islam dengan antum. Ya, kadang mungkin bukan kita nanti, mungkin anak cucu kita, generasi kita, dari ahli keluarga kita, keturunan kita yang akan jadi pemimpin. So kalau mereka tu jadi pemimpin nanti, kan, tapi sama je macam pemimpin yang mungkin sekarang yang tak berapa nak kuat mungkin Islamnya, salahnya nanti adalah pada keturunan dia, kan, yang sampai kepada kita. Sebab kita tak mulakan kuatkan diri kita, anak, nanti bawa kepada cucu, kepada cicit dan keturunan kita yang bawah. Nanti yang bawah tu nanti nak jadi pemimpin akan buat perkara yang sama macam sekarang ini. Dan sebab apa? Keturunan itu tidak mendidik mereka menjadi orang yang kuat, seperti fa'in amanu bimithli ma amantum bih, yang tak beriman seperti mana mereka itu beriman. Baik. Yahudi dan juga munafik, mereka ini berpecah hati mereka. Tetapi bilakah mereka bersatu? Mereka bersatu bila nak menentang orang beriman. Waktu itu mereka bersatu. Kalau tinggal mereka berdua je, memang dua-dua je memang tak boleh pergi lah. Yahudi dan munafik memang tak boleh pergi. Tapi sebab untuk nak lawan orang Islam, mereka jadi bersatu. Kan? Maka kalau orang bukan Islam, mereka boleh bersatu, ataupun orang Islam lah, tak kira sesiapa secara umumnya, boleh bersatu untuk buat perkara yang tak baik. Maka kenapa kita tak boleh nak bersatu dalam nak buat perkara yang baik? Kan? Contoh, kita nak buat kelas
baca Quran, khatam Quran contohnya kan, macam Hajar Nuriah buat. Kita nak buat kelas belajar tadabbur contohnya kan. Kenapa kita tak boleh nak bersatu dalam nak buat kelas tu? Kita nak kena yang ni ada grup ni, yang ni parti ni, yang ni orang ni sebagainya. Tak boleh nak bersama-sama kan dalam nak melakukan perkara yang baik. Kita nak buat satu program pun setiap orang nak ada masing-masing punya sendiri-sendiri kan. Tak boleh nak bersatu dalam nak melakukan perkara yang baik. Kalau orang yang lain boleh bersatu untuk buat perkara yang tak baik, kenapa kita tak boleh bersatu untuk nak buat perkara yang baik? Dan perkara ini tidak dapat difahami kecuali orang-orang yang berakal, yang menggunakan akal dia untuk berfikir, merenung apa yang sepatutnya. Dan Yahudi dan munafik ini, yang mereka tak gunakan akal adalah apa? Kenapa dia tak gunakan akal untuk fikir? Kenapalah dia pergi berani bertindak untuk melawan Nabi dan juga para sahabat, ataupun berani untuk menentang Allah dan juga Rasul. Dan orang-orang yang dia berani untuk melakukan dosa, kesalahan ataupun maksiat, mereka itu adalah orang-orang yang qaumul la ya'qilu, yang tidak menggunakan akal ataupun yang tidak berakal ketika mereka melakukan perkara tersebut. Kerana kalaulah mereka orang-orang yang berakal, tentu mereka akan takut untuk melakukan dosa ataupun kesalahan. Tapi disebabkan akal ini tidak berfungsi, mindset itu tidak dibetulkan, maka terasa okey saja untuk melakukan kesalahan ataupun dosa. Wallahu taala a'lam. Saya rasa saya berhenti setakat itu dulu kan. Walaupun jam kita masih lagi awal, saya fikir kalau kita bawa panjang, nanti mungkin kita boleh nak ambil ayat yang banyak kan, masa yang panjang, tapi nanti kita nak fokus pun dah tak boleh nak berapa nak fokus kan. Dia bila dah sejam tu dah start kiri kanan dah kan sebenarnya. So sejam lebih sikit adalah waktu yang cantik lah untuk kita lihat pada satu ayat ataupun dua ayat. Kita dapat ambil satu pengajaran saja pun daripada satu ayat, itu dah jauh lebih baik daripada kita lihat kepada banyak ayat tapi tak ada pun input yang kita dapat daripada ayat tersebut. Baik, saya berhenti dulu setakat ayat yang ke-14 ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadha jama'ana jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'